Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Kepada yang baru je sampai channel ni, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan dulu button subscribe dan turn on notification supaya anda tak terlepas nanti nak dengarkan kisah-kisah seram yang akan saya kongsikan dalam episod-episod yang akan datang. Kepada yang dah subscribe channel ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk terus like, share dan komen video-video kami. Yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Sebelum tu, saya perkenalkan diri. Saya Airin, pencerita kisah seram yang akan membawa anda ke alam seperti maya. Untuk episod hari ni, Airin ada 3 cerita yang akan dikongsikan kepada semua. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan. Wallahulladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Kisah yang pertama ini berlaku pada tahun 2007. Disampaikan oleh seorang lelaki yang ingin dikenali sebagai Iqbal. Iqbal ni dia ada adik yang bernama Ikram. Waktu tu Ikram dan Iqbal sekolah menengah. Seorang tingkatan 4, seorang tingkatan 5. Satu hari, Ikram dan kawan-kawan dia ni ajak Iqbal untuk pergi berkemping di kawasan air terjun Gunung Ledang. Kalau korang semua nak tahu, kawasan air terjun Gunung Ledang ni terbahagi kepada 2 pintu utama. Pintu pertama adalah dekat bahagian kawasan Negeri Melaka, iaitu di Asahan. Pintu yang kedua adalah di kawasan Tangkak Johor, atau lebih spesifiknya adalah di Sagil. Setahu Airin, kalau yang dekat kawasan Asahan ni adalah kawasan air terjun yang free of charge. Maksudnya bebas saja siapa-siapa nak datang. Manakala yang dekat bahagian Sagil tu, dia juga kawasan air terjun, cumanya mungkin ada bayaran. Mengikut kata Iqbal dan keluarga dia ni memang dah biasa dah selalu pergi berkemping dekat kawasan air terjun Gunung Ledang Asahan tu. Dekat kawasan air terjun tu ada 3 tapak. Tapak yang pertama ni dekat bahagian bawah, kiranya tapak yang paling cetek lah. Tapak yang kedua dekat bahagian tengah, agak dalam sikit. Dan tapak yang ketiga dekat bahagian atas, memang agak dalam dan sangat cantik. Selepas tapak ketiga, memang ada beberapa lagi tingkat, tapi tak ramailah yang dah explore. Sebab kawasan atas-atas tu agak suram dan berbahaya, sebab banyak pokok dan kayu-kayu yang agak susah nak lalu ke atas. Biasanya budak-budak muda lah yang naik ke kawasan lebih daripada tapak ketiga. Kalau bagi keluarga yang ada bawa anak-anak kecil ni, kebanyakannya akan berkelah dekat kawasan tapak kedua ataupun tapak ketiga je. Yang paling banyak sekali orang adalah dekat tapak ketiga, sebab dekat tapak ketiga ni memang cantik sangat kawasan dia. Ada kawasan lapang yang sesuai lah untuk dirikan kemah ke, untuk bentang tikar nak bawa berkelah. Satu hari, Ikram dan kawan-kawan dia sama dengan Iqbal dan seorang lagi kawan Iqbal, iaitu Husin, bergerak pada waktu petang untuk pergi berkemping di kawasan air terjun Gunung Ledang. Sampai-sampai aja dekat kawasan air terjun tu, mereka decide untuk pilih tapak yang kedua. Sebab tapak yang kedua tu ada batu yang besar dan memang seronok lah untuk budak-budak muda ni nak mandi untuk terjun daripada batu tu. Dan tapak yang kedua ni juga tak ramai orang, jadi agak privacy lah sikit. Masa dah sampai tu, diorang semua pun macam biasa dirikan kemah. Bila dah siap-siap dirikan kemah, dah susun-susun barang, Ikram dan kawan-kawan dia bercadang untuk pergi memancing dekat tapak yang ketiga. Jarak antara tapak kedua dan ketiga ni tak adalah jauh sangat, lebih kurang macam 100 meter macam tu. Ikram ajak Iqbal, "Along, jom lah, kita orang nak pergi mancing. Kau nak ikut tak?" Iqbal waktu tu, dia tak rasa pun nak pergi memancing. Jadi dia cakap dia nak duduk aja dekat dalam kemah dengan Husin. Husin pun sama, dia tak rasa nak pergi memancing. Dia nak rehat-rehat dulu kat situ. Ikram dan kawan-kawan dia tanpa berlengah lagi terus pergi ke tapak ketiga untuk pergi memancing. Kiranya waktu tu hanya tinggal Iqbal dan Husin aja yang duduk dekat dalam kemah. Sedang Iqbal dan Husin ni berborak-borak di dalam kemah, mereka terdengar macam bunyi derapan kaki ramai sangat orang. Waktu tu Husin tanya dengan Iqbal, diorang dah balik ke? Cepatnya, baru je pergi. Takkan dah balik kot? Iqbal dan Husin membatukan diri, duduk diam-diam aja dalam kemah. Masa tu, pintu kemah tu memang dah siap-siap tutup. Diorang berdua ni dengar je bunyi derapan kaki tu. Bunyi macam segerombolan manusia yang sedang turun daripada sebuah bukit dekat belakang kawasan tapak kedua tu. Bunyi derapan kaki tu semakin lama semakin dekat dengan kawasan perkemahan mereka. Tiba-tiba, sedang mereka tengah pasang telinga, ada satu suara yang menyapa, "Assalamualaikum."
Iqbal dan Husin dua-dua macam tercengang dan tak tahu nak respon apa. Dengar suara tu bukan suara Ikram ataupun kawan-kawan dia, macam suara orang yang dah tua. Waktu tu mengikut kata Iqbal, dia dan Husin dua-dua tutup mata. Tak sampai daripada seminit, tiba-tiba saja Iqbal ni dia rasa macam suasana kat luar ni jadi lain. Iqbal dan Husin buka mata. Bila dia orang buka aje mata, tiba-tiba dia orang dah ada dekat luar kemah. Tadi kan ada dekat dalam kemah kan? Bila buka aje mata, dia orang dah ada dekat luar kemah. Dan diorang nampak ada segerombolan manusia yang memakai baju jubah putih, berserban putih sedang ada di tepi diorang. Waktu tu Iqbal dan Husin tak tahu nak cakap macam mana. Dua-dua berpandangan antara satu sama lain. Dan Iqbal cakap dengan Husin macam ni, Husin, tutup mata, tutup mata. Ni bukan alam kita ni. Saat tu Iqbal dan Husin dua-dua baca selawat, baca ayat kursi, sebab diorang takut sangat. Tak pernah jumpa segerombolan orang yang macam tu. Mengikut kata Iqbal, muka diorang tak nampak sangat, tapi jelaslah diorang pakai jubah dan berserban putih. Lepas saja baca-baca dan selawat tu, sambil pejamkan mata, mereka pun rasa suasana dekat luar ni jadi macam lain balik. Bila diorang buka aja mata perlahan-lahan, diorang dah ada balik dekat dalam kemah. Tak tahu sebenarnya siapa segerombolan manusia yang datang menyapa, memberi salam kepada mereka petang tu. Mungkin itu adalah kumpulan bunian Islam yang duduk dekat kawasan hutan air terjun Gunung Ledang. Iqbal kata, kalaulah diorang buka mata masa tu dan ikut semua orang-orang tu, mesti diorang dah masuk ke alam bunian. Ujurlah yang Iqbal ni sedar, apa yang dia nampak ni depan mata adalah bukan dunia sebenar. Kejadian orang bunian dekat kawasan air terjun Gunung Ledang ni bukan takat tu saja. Malah ada salah seorang daripada kawan Iqbal, iaitu Lazim, pernah mempunyai pengalaman seram di air terjun Gunung Ledang. Seminggu selepas Iqbal dan Ikram pergi berkemping dekat kawasan air terjun Gunung Ledang tu, Lazim ni, dia ada seorang isteri. Isteri dia ni tengah mengandung anak sulung. Isteri dia namanya Nurul. Biasalah orang mengandung ni kadang-kadang memang ada mengidam yang bukan-bukan. Waktu tu Nurul dah mengandung 8 bulan. Akhirnya dah syarat lah. Antara yang Nurul mengidam waktu tu adalah nak mandi di kaki Gunung Ledang. Lazim kata, tak sampai hatilah pula dia nak hampakan hasrat isteri dia tu. Lagipun orang mengandung ni seboleh-bolehnya kita akan penuhi permintaan mereka kan. Nak jadi cerita, satu petang ni, kira-kira lepas waktu asar, Lazim ni pun bawa lah isteri dia ke kawasan air terjun Gunung Ledang. Macam biasa, Lazim ni dia tak berani nak naik ke tapak yang ketiga, sebab tapak yang ketiga tu agak dalam dan waktu tu pula tak ramai orang. Jadi Lazim decide untuk bawa isteri dia ke tapak yang kedua, sebab tapak yang kedua tu tak ada orang waktu tu. Bila dah sampai dekat tapak yang kedua tu, isteri Lazim pun mandi dekat kawasan air terjun. Memang seronok sangatlah isteri dia dapat mandi dekat kawasan air terjun tu, walaupun dah syarat 8 bulan kan. Sedang mereka mandi-mandi ni lama juga, hampir dekat nak ke maghrib. Waktu tu tiba-tiba saja Nurul ni dia terdengar bunyi orang baca Al-Quran. Dia pelik, ni dekat tengah-tengah hutan, kat kawasan air terjun, siapa pula yang rajin nak baca Quran pula ni sambil berkelah ke? Tiba-tiba Nurul terpandang dekat satu kawasan batu yang besar. Kan Aidin ada mention yang tapak kedua tu ada kawasan batu yang besar untuk senang diorang nak terjun kan. Dekat atas batu tu ada seorang lelaki memakai jubah putih dan berserban sedang duduk bersila sambil membaca Al-Quran. Bila Nurul nampak benda tu, Nurul ni jadi terkedu. Cepat-cepat dia bagi tahu suami dia apa yang dia nampak. Dia orang tengok jam, masa tu dah pukul 6.45. Maksudnya dah nak masuk waktu maghrib. Jadi cepat-cepatlah dia orang berkemas, siap-siap nak balik. Maybe benda tu dah bagi amaran dah, ni dah nak dekat maghrib, kau tak reti nak balik ke? Kan biasanya kita dengar kalau dekat alam manusia ni, waktu siang adalah waktu malam di alam sebelah, manakala waktu malam di alam sebelah adalah waktu siang di alam kita. Jadi bila dah nak masuk waktu maghrib tu adalah pertukaran waktu di alam sebelah yang daripada waktu malam nak ke waktu siang. Mungkin waktu tu makhluk yang ada dekat atas batu tu adalah seorang bunian Islam sedang baca Al-Quran waktu subuh di alam sebelah sana. Pengajaran daripada cerita yang kedua ni adalah kalau kita pergi mandi-mandi dekat kawasan air terjun ni, tak kiralah dekat mana-mana kawasan gunung pun, jaga diri, jaga mulut tu dan jaga adab. Jangan suka-suka pergi tempat-tempat tu sorang-sorang dan kalau boleh berteman, sebab kita tahu kawasan hutan ni biasanya memang tempat tinggal makhluk-makhluk ni kan. Kita kena selalu ada peninding diri dan amalkan selalu baca Al-Quran, selawat dan jangan tinggalkan solat, sebab makhluk-makhluk ni lebih mudah nak kacau orang-orang yang tinggalkan solat. Kisah yang kedua ini diceritakan oleh seorang kakak yang ingin dikenali sebagai Kak Sharifah. Kak Sharifah ni dia cerita depan-depan dengan Aidin masa Aidin balik Melaka hari tu.
Kisah ni berkaitan dengan pengalaman seram yang dialami oleh Kak Sharifah semasa dia bersekolah rendah di salah sebuah sekolah yang terletak di negeri Melaka. Tapi sekolah mana dia tak boleh nak bagi tahulah. Pada tahun 2004, masa tu Kak Sharifah ni dah jam 4. Dia ada kawan baik yang bernama Aini dan Alin. Sekolah Kak Sharifah ni terletak di salah sebuah kawasan perkampungan. Sekolah dia ni ada 4 tingkat. Tingkat yang pertama dan kedua adalah macam biasa untuk kelas-kelas dan juga bilik guru. Tingkat yang ketiga adalah kawasan makmal, manakala tingkat yang keempat pula ada bilik muzik, ada library dan juga ada surau. Menurut cerita Kak Sharifah, tingkat keempat dan ketiga ni jarang-jarang lah digunakan. Hari waktu bersekolah, kita akan berada di kelas. Jadi, hanya tingkat 1 dan tingkat 2 je yang ramai orang. Sekolah Kak Sharifah tu memang dah lama sangat ditubuhkan. Malah, mak dan ayah Kak Sharifah pun bersekolah di sekolah tu. Boleh bayangkan tak berapa lama sekolah tu dah wujud. Kawasan tingkat 4 ni sangat suram. Dekat koridor, walaupun ada lampu, tapi yelah waktu siang mana buka lampu. Bila tak ramai orang, suasana dekat tingkat 4 tu jadi sangat sunyi dan sangat malap. Sekolah Kak Sharifah ni, setiap hari Jumaat, diorang akan buat baca Yasin. Jadi, semua pelajar dikehendaki untuk berada di surau pada waktu pagi. Selesai je baca Yasin, semua pelajar dibenarkan turun. Mengikut kata Kak Sharifah, pada hari tu, dia terlambat sikit sebab dia tolong kemaskan beberapa telekung dan rak Al-Quran yang agak bersepah dekat surau tu. Yelah, baru lepas baca Yasin kan. Jadi, yang ada dekat dalam surau tu hanya beberapa orang murid saja. Adalah dalam 3 ke 4 orang. Kak Sharifah pun keluar daripada surau dan mula nak pakai kasut. Waktu tu, kawan baik Kak Sharifah iaitu Alin dan Aini dah turun dulu. Jadi, tinggal Kak Sharifah saja. Semasa Kak Sharifah keluar daripada surau dan dia nak pakai kasut, sebelah dia ada seorang rakan kelas Kak Sharifah iaitu Suraya. Kak Sharifah ni kiranya orang las lah bersama dengan Suraya yang keluar daripada surau tu. Jadi, sementara pakai kasut, Kak Sharifah pun berborak-borak dengan Suraya. Suraya cakap lepas ni dia nak ke library sebab subjek pertama untuk hari tu adalah Bahasa Melayu. Jadi, cikgu dia suruh ke library pagi tu. Bila dapat tahu yang kelas Kak Sharifah kena pergi ke library pada waktu pagi untuk subjek Bahasa Melayu, Kak Sharifah teringat yang buku teks dia masih ada lagi dalam kelas. Jadi, nak tak nak, Kak Sharifah kena turun juga ke bawah untuk ambil buku dia. Masa nak turun tangga, Kak Sharifah memang nampak Suraya ni lepas saja siap pakai kasut, dia terus berjalan ke arah library. Tapi masa tu library belum buka lagi sebenarnya. Yelah, budak-budak kan lepas dah habis baca Yasin, semua turun ke bawah kejap. So, dalam hati Kak Sharifah ni kata, oh maybe Suraya ni dah siap-siap kot bawa buku Bahasa Melayu dia. Sebab tu lah dia nak terus pergi ke library aja. Bila sampai aja dekat tingkat pertama, tangga tu betul-betul dengan sebuah lorong yang menghubungkan antara kelas nak ke kawasan kantin. Dari situ, Kak Sharifah boleh nampak Suraya, Alin dan Aini datang dari arah kantin. Kak Sharifah pun pelik. Bukan ke Suraya tadi dekat atas? Dia dah berjalan pergi ke arah library. Macam mana pula dia datang daripada kantin ni? Kak Sharifah cepat-cepat pergi ke arah mereka lalu bertanya, Suraya, bukan ke kau dekat atas tadi? Kau kata nak pergi library kan? Macam mana kau boleh balik daripada kantin pula ni? Aini tiba-tiba mencelah. Sharifah, kita orang memang baru balik daripada kantin lah. Baru aja turun surau tadi, kita orang pergi kantin kejap beli makanan. Lepas tu nak terus naik pergi library lah. Kelas Bahasa Melayu pagi ni kan dekat library. Kak Sharifah masa tu terpinga-pinga lah juga. Memang betul. Dia yakin sangat Suraya yang bersama dengan dia lepas habis bacaan Yasin tadi, dan dia nampak Suraya memang pergi ke kawasan library. Tapi tiba-tiba bila dia turun bawah, dia nampak Suraya baru datang daripada kantin. Jadi sebenarnya siapa Suraya yang ada dekat tingkat 4 yang menuju ke library? Selain daripada tu, menurut kata Kak Sharifah, bilik muzik adalah antara bilik yang seram juga dekat kawasan sekolah. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh senior-senior dulu, bilik muzik tu agak berhantu. Kawasan dekat dalam bilik muzik tu pun memang suram aja. Tak ramai yang akan pergi ke bilik muzik. Boleh kata seminggu sekali je lah. Satu petang, Kak Sharifah, Alin dan Aini naik ke tingkat 4. Mereka akan melalui bilik muzik untuk pergi ke surau. Bila diorang naik aja tangga yang berdekatan dengan depan bilik muzik tu, tiba-tiba diorang terdengar dekat kawasan dalam bilik muzik tu bunyi kerusi yang bergerak-gerak dan juga bunyi macam alat muzik dimainkan. Bunyi alat muzik yang dimainkan tu adalah bunyi gamelan. Tapi yang mengejutkan, pintu bilik muzik tu tertutup dan tak nampak pun lampu bilik muzik tu dinyalakan. Maksudnya tak ada pun kelas yang sedang ada dalam bilik muzik tu. Dalam situasi yang macam tu, mereka bertiga ni mulalah rasa menggelabah, rasa macam biar betul ni, bunyi apa tu? Cepat-cepat ketiga-tiga ni lari. Dan waktu tu Kak Sharifah boleh rasa dari arah belakang ada satu hembusan angin yang sangat kuat lalu dekat sebelah dia orang yang tengah berlari. Bila Kak Sharifah tanya Aini dan Alin sama ada dia dengar tak bunyi angin yang berdesuk lalu dekat sebelah,
Tapi diorang tak dengar. Maksudnya Kak Sharifah seorang je yang dengar bunyi angin yang lalu daripada belakang. Dia yakin sangat bunyi angin tu datang daripada bilik muzik. Esoknya ketiga-tiga orang ni tak datang sekolah sebab demam sehari. Agaknya terkejut kot bila naik ke tingkat 4 dengar benda-benda yang tak sepatutnya. Pengajaran daripada cerita yang pertama ni adalah, kalau kita tahu satu kawasan tu ada sejarah dia tersendiri ataupun ada kisah-kisah seram, kalau boleh janganlah berani-berani nak pergi ke tempat-tempat yang suram-suram tu. Kepada ibu ayah di luar sana tu, kalau ada anak-anak, nasihatkanlah jaga diri dekat sekolah. Kadang-kadang makhluk ni waktu siang pun dia boleh mengacau. Kisah yang ketiga ini dikongsikan oleh seorang kakak yang ingin dikenali sebagai Kak Liana. Kisah ni berlaku pada tahun 2016. Selain daripada kawasan air terjun, dekat kawasan Asahan ni ada juga kawasan perkampungan orang asli. Kawasan perkampungan orang asli ni, Kak Liana kata dekat-dekat je dengan kawasan air terjun tu. Kiranya macam simpang nak ke kanan adalah kawasan air terjun, manakala simpang yang ke kiri adalah kawasan kampungan orang asli. Nak jadi cerita, satu hari ni Kak Liana ni dia tak tahulah, dia rasa macam nak sangat pergi ke kampung orang asli tu. Padahal dia dah memang pernah pergi pun kat situ. Tapi dia tiba-tiba je rasa macam nak pergi waktu petang tu. Jadi waktu tu dalam pukul 6 petang, dia pun start motor menuju air terjun Gunung Ledang. Sampai je kat kawasan air terjun tu ada 2 simpang. Dia pun terus ke kiri, iaitu ke kawasan perkampungan orang asli. Menurut kata Kak Liana, kawasan perkampungan orang asli ni tak adalah banyak sangat rumah. Adalah dalam 15 ke 20 biji rumah. Memang kecil je lah kawasan dia. Sampai je dekat kawasan pintu gerbang perkampungan orang asli tu adalah beberapa pokok kelapa sawit yang ditanam. Jalan nak masuk ke kawasan perkampungan orang asli tu agak berliku-liku dan berbukit. Tapi bukit dia tak adalah tinggi sangat dan selekoh dia tak adalah tajam. Lagipun kawasan dia kecil je, tak besar sangat. Memang betul-betul satu kampung yang memuatkan 15 ke 20 biji rumah saja. Kak Liana pun masuk dekat kawasan pintu gerbang, terus jalan naik motor, round-round lah, kira macam ronda-ronda petang, lalu masuk menelusuri kawasan perkampungan orang asli tu. Dia happy lah dapat tengok rumah-rumah orang asli. Dekat situ memang banyak anjing sebab orang asli situ kebanyakannya adalah bukan Islam. Dia pun nampak lah orang-orang asli yang duduk dekat depan rumah. Adalah juga yang dia menegur yang mana dia kenal tu. Sampai aja dekat penghujung jalan, dia pun pusing. Bila dia pusing, lalu semula ke kawasan rumah-rumah tu, nak pergi ke pintu gerbang depan. Bila dia sampai dekat kawasan pintu gerbang tu, tiba-tiba mata dia ni tertoleh ke arah sebelah kanan. Sebelah kanan pintu gerbang tu, tak jauh lah, lebih kurang dalam 10 meter macam tu daripada pintu gerbang, dia nampak ada satu istana yang besar. Istana tu dari luar berpagar. Pagar dia dipupat daripada emas. Istana tu tersegam indah dekat situ. Cantik sangat istana tu. Tak pernah dia nampak istana tersegam indah macam tu. Dekat atas istana tu ada kubah-kubah yang menunjukkan macam istana tu milik kepunyaan orang Islam. Kak Liana pun terfikir, tadi dia masuk kawasan ni, dia tak rasa pun macam dia nampak ada istana ke, ada rumah-rumah yang besar ke. Dia hanya nampak pintu gerbang saja. Macam mana pula bila dia keluar, dia boleh nampak ada sebuah istana yang besar dekat kawasan kanan sebelah pintu gerbang tu. Kak Liana pun pelik sebab takkanlah ada istana yang tersegam indah macam ni dia yang orang Asahan pun tak tahu. Kalau semua orang tahu, mesti semua orang akan pergi kan dekat kawasan istana tu. Kak Liana dah rasa lain dah. Dah nak maghrib ni, tata aku ni dah nampak alam lain. Jadi cepat-cepat Kak Liana start motor dia balik dan terus pulang ke rumah. Selang 2 minggu selepas tu, dalam otak Kak Liana ni masih terfikir lagi pasal istana yang dia nampak kat kawasan perkampungan orang asli. Lalu Kak Liana pun ajak adik dia naik motor pergi ke kawasan perkampungan orang asli sekali lagi. Tapi tak adalah nak masuk melepasi pintu gerbang tu. Dia hanya lalu saja dekat dengan pintu gerbang. Bila dah sampai dekat kawasan pintu gerbang, dia perhatikan dekat kawasan sekeliling tu memang tak ada istana yang dia nampak macam 2 minggu yang lepas. Kawasan yang ada dekat situ hanya pokok kelapa sawit saja. Kak Liana ni jadi terkejut lah juga sebab dia dah cerita dekat adik dia, dia nampak istana besar, pintu pagar emas. Jadi adik dia pun dah semangat lah nak tengok sekali. Bila datang kali kedua, istana tu dah tak ada. Dia terfikir, takkanlah dalam masa 2 minggu istana tu dah dirobohkan kot. Lepas tu boleh tanam pula pokok kelapa sawit, cepat pula tumbuh. Mungkin itu adalah rezeki Kak Liana nak tengok istana alam bunian. Pengajaran daripada cerita yang ketiga ni adalah, kalau dah petang-petang tu, janganlah berani-berani sangat nak pergi merayau-rayau ke kat kawasan-kawasan hutan ni. Nak kalau kawasan yang ada banyak kisah seram kan. Kalau nak pergi, pastikan berteman sebab takutlah kalau kita ni tak kuat semangat, boleh jadi masuk pula ke alam mereka.
Sekian sahaja dari saya untuk episod kali ini. Terima kasih sebab sudi dengarkan kisah-kisah yang saya sampaikan pada episod kali ini. Kepada yang masih lagi belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ni. Kepada yang masih lagi belum follow TikTok channel kami, jangan lupa untuk follow Alam Seperti Maya. Dan kepada yang berminat untuk berkongsikan kisah seram, boleh emailkan di alamat email yang tertera di skrin ataupun di description. Akhir kalam, segala yang berlaku di alam maya ini kadang-kala memang tak terjangkau di akal, bahkan tak terbatas dek waktu, tetapi semuanya boleh berlaku hanya dengan izinnya. Sekian saja dari saya. Semoga berjumpa lagi untuk episod yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.